Selamat hari Minggu, Shalom saudari. 弟兄姐妹们平安，主日快乐。 Semoga perayaan Imlek kita tahun ini memotivasi kita menjadi makin murah hati. 因为我们今天今年庆祝春节呢，我们也顺便更有慷慨的心。 Dan kita tahu karena kemurahan hati adalah salah satu rasa dari buah roh. 因为我们知道慷慨的心呢是圣灵的果子之一。 Nah Bapak Ibu Jemaat Tuhan, beberapa belas tahun yang lalu saya dipercaya mendengar satu cerita dari seorang jemaat yang sudah senior banget. 那十几年前呢，我听了一位年长的弟兄的见证。 Jadi Bapak ini pada saat ia cerita usianya kurang lebih 80-an. 他分享他的故事的时候，他已经80几岁了。 Ia membagikan cerita mengenai perusahaan elektronik yang ia bangun tetapi kelilit hutang hampir tutup. 那当时呢，他就分享他开的一个电子公司欠债累累，几乎就要倒闭了。 Kelilit hutang karena US dollar tahun 9798 tiba-tiba dari kurang lebih 2.500, 2.700 tiba-tiba jadi 17.000. 当时呢，因为美金兑换率从2500跌成17000多。 Akhirnya Bapak ini cari kenalan di Singapura dan menyampaikan niatnya pengen jual perusahaan. 他就接近一个在新加坡的朋友，说他想要把他的公司卖掉。 Nah saat ketemu menyampaikan niatnya, kenalan tersebut berkata jangan dijual. 那他的朋友当时听见他的意愿之后，就说：“你不要把公司卖掉， Saya berikan kamu 2,5 juta US dollar dan teruskan perusahaanmu. 我给你250万美金，你就继续运营你的公司吧。 Silakan kamu balikin sesuai dengan kemampuan kamu, waktunya kapan silakan kamu atur. 你就慢慢的根据你的能力来还这一笔债。” Tentu tawaran seperti ini mengejutkan sekali. 那他当然非常的惊讶呀。 Kemurahan hati orang tersebut memperpanjang usia perusahaan elektronik Bapak itu. 他朋友慷慨的心已经延长了他公司的寿命。 Kemurahan hati yang ia terima itu menjadi sebuah semangat baru sehingga akhirnya perusahaan bukan cuma bertahan. 那份慷慨的心已经激励了他，所以他那份公司不只是存在。 Perusahaan ini bahkan berhasil go public IPO di tahun 2019 yang lalu. 然后不止生存，那个公司还上市了，在1990年左右。 Jadi kemurahan hati yang dialami oleh Bapak tersebut itu menjadi sebuah sumber mata air yang menolong dia melanjutkan kehidupan. 所以那个慷慨之心成为他继续他生活的一个力量泉源。 Dan kemurahan hati adalah karakter hidup Kristen. 那慷慨的心是基督徒生命的特质。 Karena memang ya karakter ini bersumber dan merupakan hasil dari kemurahan hati Allah. 因为那一份慷慨之心是来自神慷慨之心所启发的。 Ini yang dihayati oleh pemilik perusahaan elektronik tersebut dan dia mencoba melakukan itu ke karyawan pada saat perusahaannya bertahan. 那因为那个电子老板已经体验到那份慷慨之心，他把它延伸到他的职员。 Saya jarang dengar ada perusahaan yang mendistribusi bonus lebih dari 2 kali dalam setahun. 我很少听到有公司发奖金发2次，一年发2次的。 Jadi kemurahan hati dialami oleh Bapak tersebut yang kemudian dia salurkan kepada karyawannya. 因为他已经经历了亲身体验慷慨的心，因此他把那一份慷慨的心延伸到他的职员当中。 Nah Bapak Ibu Jemaat Tuhan, pengalaman kemurahan hati bukan cuma cerita orang lain yang saya pernah dengar. 弟兄姐妹们，慷慨之心不是别人亲自体验， Saya pernah mengalami kemurahan hati dari saudari Grace. 我本身也曾经有体验过。 Waktu saya kuliah di Amerika tahun 2010, di Amerika itu kalau nggak ada mobil susahnya minta ampun. 就是我因为在美国我在留学的时候，如果在美国没有汽车的时候，那非常难走来走去的。 Jadi saudari Grace yang udah pakai aja mobil saya. 那翻译员就把汽车送给牧师。 Nah waktu itu saudari Grace udah pulang ke Indonesia. 当时我已经回到印尼了。 Yang luar biasa adalah saudari Grace punya mobil itu juga karena kemurahan orang lain. 那很惊讶的是，翻译员收到的车其实也是别人赠送的。
Jadi kami berdua ada di depan sini, kami mengalami kemurahan hati Tuhan nih. 所以我们站在讲台的两个人呢，都是已经亲身体验过慷慨之心的。 Tadi di ruangan mau doa saya kaget, loh kok Grace? 刚才祷告的时候就很惊讶，哎，怎么翻译员是我呢？ Karena selama saya dikasih kepercayaan pelayanan di sini, saya nggak pernah ketemu dengan Grace. 因为我在给盖布利讲道的时候，都还没有见到 Grace 姐妹。 Ya, jadi bersyukur sekali apa yang kami bagikan ini betul-betul sudah menjadi bagian hidup kami. 所以我们很感谢神，我们今天所分享的内容是已经亲身经历过的一个道。 Apalagi sekarang Grace ada 2 anak, ngajarin ke anak apa arti murah hati nggak gampang. 所以呢，现在 Grace 姐妹也是有2个孩子，要教导他们慷慨之心是再不容易。 Nah jadi Bapak Ibu, apa signifikansi kemurahan hati buat hidup kita orang Kristen? 那身为基督徒，慷慨之心对我们有什么重要性呢？ Mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 15. 让我们翻开我们的圣经，我们打开哥林多后书9章6到15节。 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. 哥林多后书9章6到15节。 Boleh saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri untuk mendengar perkataan Tuhan lewat bacaan Alkitab. 弟兄姐妹们，请起立，我们一同念神 Kita 的话语。 berdiri sebagai sikap menghormati apa yang Tuhan mau ucapkan melalui kitab suci 我 ini. 们站起来，为了要尊重神的话语的态度。 Saya akan baca ayat 6 genap, kemudian Ibu Grace akan baca ayat 7 dan seterusnya sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Perhatikanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 第7节说到，个人要随本心所酌定的，不要做难，不要勉强，因为捐得乐意的人是上帝所喜爱的。 Lagi pula, Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. 第9节，如今上所记，他施舍钱财，周济贫穷，他的仁义存到永远。 Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya serta menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. 叫你们凡事富足，可以多多施舍，就借着我们使感谢归于上帝。 12. Sebab pelayanan kasih yang kamu baktikan ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. 他们从这供给的事上得了凭据，知道你们承认基督，顺服他的福音，多得的捐钱给他们和众人，便将荣耀归于上帝。 14. Sedangkan di dalam doa mereka bagi kamu, mereka juga merindukan kamu karena anugerah Allah yang melimpah atas kamu. 15节，感谢上帝，因他有说不尽的恩赐。 Mari kita berdoa, saya hanya akan berdoa dalam bahasa Indonesia. 弟兄姊妹，让我们一同祷告。 Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa Surgawi, karena Engkau adalah Allah yang panjang sabar, penuh kasih setia, kemurahan, dan juga pertolongan buat kami dengan memberikan instruksi kehidupan minggu demi minggu, bahkan hari lepas hari. Oleh karena itu, mampukan kami bukan hanya mendengar, tetapi tolong kami untuk dapat menjadi murid-murid Kristus yang sungguh belajar menyerupai apa arti memiliki kemurahan hati. Karena firman yang kami baca adalah berasal dari Engkau sendiri Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup dan yang menghidupkan kami. Tentu kami memohon pencerahan daripada Roh Kudus supaya kami bukan hanya mengerti, tetapi kami mampu mengkoneksikannya dengan hidup kami, khususnya dengan aspek kemurahan hati, dan tolong kami, jika ada perilaku-perilaku Kristiani yang perlu kami sesuaikan, mampukan kami untuk menyesuaikan, untuk melakukan, untuk menerapkan apa yang Kau ajarkan. Dengar seru doa kami ya Allah, karena Engkaulah satu-satunya Tuhan yang tidak pernah bosan-bosan mengajarkan kami. Dengar doa kami dan berbicaralah kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara yang terkasih, apa yang kita baca memang penggalan ya. 弟兄姐妹们，我们所读的圣经其实只是一个片段而已。 Nah tetapi cerita secara umum adalah jemaat di Korintus itu sedang didorong oleh Paulus
untuk merealisasi persembahan yang mereka sudah kumpulkan. 那其实呢，保罗是在鼓励哥林多的会众们用行动拾起他们已经收集的捐款。 Nah, persembahan itu dikumpulkan dari Korintus untuk dikirim ke jemaat di kota Yerusalem. 哥林多的会众们募捐是为了要把它捐给耶路撒冷的会众， Jadi ini jemaat membantu jemaat yang lain. 所以是会众互相帮助。 Ada beberapa butir kebenaran mengenai kemurahan hati yang kita bisa renungkan. 那关于慷慨这件事呢，有几个重点，我们今天可以思想。 Yang pertama ada di ayat 6 dan 7. 首先是在第6和7节， Kemurahan hati memampukan kita memberi dengan kerelaan. 那慷慨之心赋能我们甘心乐意的去奉献。 Nah, tentu kita tahu orang memberi itu tidak selalu rela. 有时候我们知道，我们施舍呢，并不是不是甘心乐意的去施舍。 Kita bisa lihat mukanya kan? 我们可以看那个人的表情。 Besok sama lusa kan bagi angpau kan? 明天和后天我们要分红包，不是吗？ Muka Bapak Ibu ketahuan, rela apa enggak rela itu bagi Soalnya- angpaunya. 从我们的表情就可以看出，我们是不是甘心的去给红包。 Apalagi kalau cucu pegang-pegang kok tipis. 然后，尤其是孙子摸的时候，哎呦，怎么这么薄这个红包？ Nah, tapi buat kita yang memberi karena kerelaan bukan karena paksaan, itu akan kelihatan secara eksternal. 那如果我们是甘心去施舍的时候，我们的表情、我们的姿态就可以看得出来。 Jadi memberi karena rela itu basisnya adalah karena kita punya kemurahan hati. 那我们甘心的施舍，是因为我们的基础是来自我们的慷慨之心。 Makanya di Alkitab itu ada istilah memberi dengan kerelaan dan ada sukacitanya. 因此，圣经说要随本心所酌定，捐得乐意。 Nah, ini saya nggak tahu dalam bahasa Mandarin ya, tapi dalam bahasa Indonesia sukarela. 我不知道中文是怎样，但是印尼文就是 sukarela， 甘心乐意。 Ya, rela tapi juga suka. 所以甘心，但是也很乐意的施舍。 Ada yang suka-suka, 有的是随便给， ya memberi tapi suka-suka semau gue gitu loh. 有施舍，但是随便给。 Tapi bahasa Indonesia mengatakan rela memberi dengan sukacita. 但是印尼文说的非常好，甘心乐意施舍。 Jadi kalau memang kita punya karakter kemurahan hati, kita akan memberi dengan kerelaan dan kelihatan di wajah kita. 所以，如果我们有慷慨的品格，那我们可以甘心乐意的施舍，而且那个可以从我们的表情和姿态看得出来。 Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, kebenaran ini disorot Paulus dengan ungkapan bijak tabur tuai. 因此，保罗用撒种和收割来比喻这个行动。 Tentu kita perlu mengerti hukum tabur tuai di dalam konteks agraria di Israel kuno. 当然，我们是要有以古时以色列的农耕社会来了解这个原则。 Intinya adalah kita menabur sebanyak mungkin, pasti ada konsekuensinya. 那它的原则就是说，如果我们撒种的话，当然会有收本。 Jadi jangan sampai kita menggunakan pola pikir seperti teman-teman kita dari gereja-gereja tertentu, tabur sebanyak mungkin, nuntut Tuhan kasih tuayan lebih banyak. 那当然，我们不要学习其他的教堂有那种原则，我们越多的撒种，越多的行善行，是为了神到时要回报给我们。 Menurut saya hukum tabur tuai itu tidak boleh dipraktekkan dengan cara seperti itu. 我觉得这个原则不应该是这么应用的。 Jadi Bapak Ibu, ini bukan prinsip dagang. 这个不是交易的原则 Jadi。memberi dengan berdasarkan karakter kemurahan hati dengan prinsip iman. 那我们以慷慨之心施舍的时候，是以信心为原则，不是以收割的原则。 Kemudian yang kedua, kemurahan hati membuka kesempatan mengalami arti kecukupan. 那当我们用慷慨之心来施舍的时候，我们就可以体验丰丰富富的生 Kalau 活。 kita punya kemampuan memberi, jangan menahan kebaikan itu. 那如果我们有能力去施舍，我们不要保留， Bukan hanya materi tentunya, tetapi juga non materi. 不只是物质上，也是非物质上的事上。 Karena pada saat kita memberi berdasarkan kemurahan hati, di situ bukan untuk kita alami kesulitan. 因为当我们甘心的施舍呢，我们不会感到缺乏。 Kalau kita memberi dengan kemurahan hati, maka itu sebenarnya tanda kita itu cukup. 如果我们甘心的施舍，表示我们已经经历了充足，才有能力这么做。
Kalau kita memberi berarti kita punya sesuatu yang bisa kita keluarkan. 如果我们施舍，表示我们已经有了东西，我们才能施舍给别人。 Makanya 2 Korintus 8 ayat 12 ngomongnya seperti ini. 因此，哥林多后书8章12节说到： Kalau kamu rela untuk memberi, pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 经文说到，因为人若有愿做的心，必蒙悦纳，乃是照他所有的，并不是照他所无的。 Jadi waktu kita memberi dalam kemurahan hati, karena kita punya dan itu cukup. 那我们甘心施舍的时候，是因为我们已经拥有了，而且我们是充充足足的有了。 Ada satu rekan sepelayanan yang dulu sama-sama di Singapore Bible College mengalami kesulitan. 有一个同事，他是我的同学，然后他有经历困难。 Kami belajar berbagi untuk meringankan bebannya membiayai pengobatan anak. 那我们就互相分担，我就减轻他的负担，然后帮助他孩子的医疗费。 Tentu sudah menjadi praktek saya dan istri untuk doa baik-baik, tanya apa betul ini mesti kami yang bantu. 那行动之前，当然我和妻子已经祷告了，问神是不是我们应该帮助他呢？ Karena kami sadar hamba Tuhan bantu hamba Tuhan paling jumlahnya berapa sih? 因为我们知道神仆帮助神仆金额不大， Tapi setelah didoakan jawabannya iya, 但是 ada gerakan. 祷告了之后，神感动了我们的心去施舍。 Nah ketika itu dilakukan 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan beberapa kali, 当我们这么做一两次、三次帮助他之后， anehnya proses memberi berdasarkan kemurahan hati makin menyadarkan bahwa Tuhan itu mencukupkan kami. 那当我们遵行神的旨意，随着心所酌定的去施舍、甘心施舍的时候，引导我们意识到上帝在我们生命中不断的赐下的充足。 Nah jadi apa yang kami alami dalam skala kecil sekali, ini direnungkan oleh seorang pemikir Yahudi secara mendalam. 所以我们施舍的行动呢，有一位犹太的思想家，他深入的去思想过。 Kemurahan hati dalam memberi bukan hanya menyadarkan kita bahwa kita cukup. 那慷慨的施舍，不只让我们意识到我们自己是充足的。 Waktu kita memberi, si pemikir Yahudi ngomongnya begini. 当我们施舍的时候，那位犹太思想家这么说： Giving generously is essential to self-respect. 他说，慷慨或甘心的施舍，乃是维护自我尊重的重要表现。 Waktu kita memberi berdasarkan kemurahan hati, ini esensi dari menghormati diri kita sendiri. 当我们慷慨的施舍，那是和自我尊重是离不开的。 Giving generously is essential to self-respect. 慷慨的施舍乃是维护自我尊重的重要表现。 Nah yang lebih luar biasa lagi, poin ketiga, ini di ayat 10 sampai 12, kemurahan hati menstimulir gelombang ucapan syukur. 那更进一步的，这是第3点，在第10到12节中强调，慷慨会激发归荣耀给上帝的感谢浪潮。 Jadi waktu kita bermurah hati, ada orang lain yang bersyukur, dan orang ini juga kemudian disyukuri sama yang lain lagi. Jadi ada ripple effect terhadap ucapan syukur. 那当我们施舍的时候，有人会感谢，那个反应呢会扩大。 Nah ini muncul di ayat 10 sampai 12, ada istilah kemurahan. 那这是用于第10到12节的慷慨的词汇。 Kemurahan hati dalam bahasa Yunani artinya adalah karakter yang menolak sikap mendua hati waktu memberi. 那在希腊语的时候，那种品格呢，就是拒绝分心，就是不专一的心的那种态度。 Jadi kemurahan hati Kristen yang sesungguhnya pasti akan menciptakan ucapan syukur yang bergelombang-gelombang. 那一个真诚慷慨施舍，一个感恩的心呢，会制造一波又一波有涟漪效应的感恩之心。 Secara konkret dalam konteks abad pertama ini yang terjadi. 那务实上，在第1世纪是发生这件事。 Jemaat di Korintus itu ada di provinsi Akhaya, kalau sekarang Yunani. 那当时的哥林多会众是在阿开亚省，现在就是在希腊国， Jadi Yunani di selatan. 所以希腊在南部。 Jadi jemaat Korintus itu mengumpulkan persembahan. 那在那当地呢，希腊不是哥林多的会众呢，就在那边募捐。 Tapi Paulus mengarahkan mereka melihat contoh jemaat di Makedonia yang ada di utara. 但是呢，保罗以马其顿的会众当作例子。
Jadi jemaat Korintus mengumpulkan persembahan dan kemudian ini karena ada contohnya di Makedonia. 那当时哥林多的会众募捐，是因为在马其顿已经有了例子。 Waktu Paulus kasih tahu jemaat di Korintus, jemaat Makedonia juga kumpulin persembahan, jemaat Korintus bersyukur. 那当保罗分享在马其顿的会众们募捐，那在哥林多的会众们心怀感恩， Karena jemaat Makedonia itu ada pada batas kemiskinan. 因为马其顿的会众呢，其实挺贫穷的， Tapi mereka tetap kumpulin persembahan untuk dikirim ke Yerusalem. 但是他们还是不断的募捐，然后把钱发送到在耶路撒冷的会众。 Waktu jemaat Korintus tahu dan dengar dari Paulus, mereka bersyukur ada contoh. 那当时哥林多的会众们听了有那个榜样，就 Waktu 心怀感恩。 Waktu jemaat Korintus sama-sama ngumpulin lalu dikirim lagi, jemaat Yerusalem bersyukur double. 那当格林多会众以及募捐把钱寄到耶路撒冷的时候，在耶路撒冷的会众又心怀感恩。 Jadi perhatikan gelombang ucapan syukur terjadi dan akhirnya itu semua memuliakan Tuhan. 所以我们看一波又一波的感恩之心不断的连起，那都是为了要荣耀神。 Kita udah terlalu sering mendengar muliakan Tuhan. 我们太常听到荣耀归于上帝。 Nah, arti memuliakan Tuhan artinya adalah waktu kita memberi, sebenarnya kita memberi untuk menonjolkan bobot reputasi Allah. 那其实那个意思就是说，当我们施舍的时候，那个为的就是要荣耀神的声望。 Jadi memberi berdasarkan kemurahan hati bukan untuk nunjukin bahwa saya berjasa untuk gereja ini. 所以我们慷慨的施舍，不是为了要强调我对教会有贡献。 Kalau saya mau cerita, banyak orang Kristen yang tipenya begitu Bapak 如 Ibu. 果要分享的话，很多基督徒都是这种类型的。 Ada satu jemaat bergumul dengan urusan kebaktian gereja mereka. 有一个信徒，他们对他们的敬拜非常的懊恼， Sound systemnya nggak gitu bagus. 音响不好。 Rapat majelis, oke kita tunggulah karena memang sound system bukan segala-galanya, lagi pula keuangan gereja lagi berat. 然后当时教堂的财务有问题，然后执事会又不顺利， Majelis sudah memutuskan nanti, jangan sekarang. 执事会已经决定了不要现在去修改音响。 Kemudian ada satu orang yang cukup ada dan memang usahanya adalah sound system, langsung dikirim sound system ke gereja. 那有一个人，他就是从事音响行业的，然后蛮有钱的，就马上把新的音响寄给教会。 Padahal dia juga majelis. 其实他也是执事， Dia sama-sama ambil keputusan nanti. 他也是一起做决定，先等。 Jadi terlalu banyak orang Kristen yang kadang-kadang memberi, tapi ada perasaan gue yang berjasa loh. 所以很多基督徒认为他们施舍，但是那是归于我的贡献。 Jadi mari Bapak Ibu memberi berdasarkan karakter kemurahan hati yang ditonjolkan adalah bobot reputasi Allah. 所以当我们施舍的时候，我们要把神的荣耀彰显出来。 Jadi gelombang ucapan syukur itu tujuannya adalah untuk memperbesar kemuliaan Allah. 让那个一波又一波的感恩之心，是为了要荣耀神。 Nah, kata-kata saya memperbesar kemuliaan Allah bukan berarti Allah itu kurang besar kemuliaannya. 那我说彰显神的荣耀，不表示神的荣耀不够雄伟。 Memperbesar itu artinya seperti kita baca buku kita highlighter. 就像我们读一本书的时候，我们把文案用荧光笔画， Kita pertegas bobot reputasi Allah. 为了要强调神的声望和荣耀。 Jadi memberi dengan kemurahan hati yang tidak mendua hati sebenarnya adalah wujud menyaksikan Kristus. 所以我们独一无二的慷慨奉献，就是一个体现神的爱的一种。 Lebih unik lagi di ayat Sintong. 12 ada istilah pelayanan kasih. 那在12节有一个词汇叫做爱心侍奉。 Jadi tindakan jemaat Korintus mengumpulkan persembahan untuk dikirim ke Yerusalem adalah pelayanan kasih. 所以哥林多会众募捐把钱寄给耶路撒冷会众呢，那个就是一个爱心侍奉的体现。 Istilah yang dipakai dalam bahasa Yunani adalah diakonia liturgias. 那在希腊文呢叫做 diakonia liturgias。 Bapak Ibu pasti tahu istilah diakonia, pelayanan diakonia. 大家都知道 diakonia 侍奉吧，爱心侍奉。 Liturgias, liturgi. liturgi 就是敬拜。 Jadi pelayanan mengumpulkan persembahan itu merupakan pelayanan diakonia
yang sama dengan adalah pelayanan penyembahan. 所以呢，募捐侍奉等于爱心侍奉，等于是敬拜侍奉。 Jadi yang namanya bermurah hati, mengumpulkan persembahan bukan cuma di ruang kebaktian ini, tetapi kita bisa melakukan itu ketika di luar kebaktian. 那当然，我们募捐的时候，不只是在我们敬拜的时候，在教堂敬拜的时候这么做，而是在教堂敬拜之后呢，我们还是可以去募捐。 Ketika kita melakukan itu, maka liturgi itu ada di dalam kebaktian dan ada di dalam kehidupan. 那当我们这么做的时候，那我们的奉献和我们的侍奉，不只存在于在教堂敬拜的时候，更存在于我们的日常的生活当中。 Jadi tegas sekali Bapak Ibu, semoga ditangkap dengan baik. Pelayanan kasih, memberi persembahan, itu menciptakan ucapan syukur yang memperbesar reputasi Kristus. 所以，我们爱心侍奉、募捐的时候，或者用金钱奉献的时候，那个就是等于是向神表达我对他的爱，来体现对他的敬拜，而荣耀是归于神。 Nah tentu kita semua tahu ya, yang namanya persembahan bentuknya bukan cuma uang. 那当然，我们知道，我们奉献不只是用钱来奉献， Tetapi kalau kita mempersembahkan dan tidak keluar uang, 然后有其他的形式，如果我们不是用金钱的话， ada yang kurang. 好像有点少了。 C.S. Lewis Institute mencatat beberapa hal mengenai urusan uang. 那 C.S. Lewis Institute 做了一些关于财务的记录， Dan ini terkait dengan waktu kita kasih persembahan, kalau bentuknya bukan uang, sebenarnya itu juga ujian terhadap sikap hati kita terhadap uang. 其实当我们用金钱来奉献的时候，那也是考验我们对金钱的态度。 Dan ini isi dari catatan C.S. Lewis Institute. 这是来自 C.S. Lewis Institute 的统计。 Ngomong-ngomong C.S. Lewis itu adalah seorang tokoh pemikir Kristen, tapi dulunya ateis, agnostik, kemudian jadi Kristen. 那 C.S. Lewis 本身呢是一位神学家，但是之前呢他是不信神的， Beliau dari Inggris. 他是无神论者，他来自英国，然后他就信主 Setelah 了。 meninggal, pelayanan tulisannya itu ya kemudian ditangkap oleh C.S. Lewis Institute ini. 那他去世之后呢，把他的作品呢由 C.S. Lewis Institute 来负责。 Jadi institut ini mencatat ada lebih dari 2.300 ayat Alkitab ngomongin uang, harta, dan kekayaan. 那这个机构呢，做个记录，有超过2300节经文涉及金钱的问题。 Tuhan Yesus lebih banyak menyampaikan ajaran terkait uang, harta, kekayaan daripada ajaran tentang surga dan neraka. 那耶稣基督关于金钱财宝的教导，也是多于关于天堂和地狱的教导。 Bapak Ibu ingat gak ajaran Tuhan Yesus terkait uang, harta, kekayaan? 弟兄姐妹记得耶稣关于财物、金钱的教导吗？ Kata-kata Tuhan Yesus yang paling terkenal di mana? 耶稣基督的名言之一，最常听的是什么？ Coba ini yang mana nih yang benar nih? Di mana hatimu berada, di situ hartamu berada, atau di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. 是不是我们的心在哪里，我们的财宝也在哪里？还是我们的财宝在哪里，我们的心就在哪里？ Yang mana yang benar? 哪一个是对的？ Terus perkataan kedua, 然后第二句， kamu 名言 tidak bisa menyembah Tuhan dan 我们没有办法敬拜神和马蒙， Mamon itu adalah uang. 马蒙就是钱 Itu，bahasa Aramaik. 那个是 Aramaic 语。 Nah Bapak Ibu sekalian kasih, udah gitu C.S. Lewis Institute ini juga mengklaim Alkitab itu lebih banyak mencatat topik uang daripada gabungan topik doa dan iman. 那该机构还声称，圣经中关于金钱的记载比关于祷告和信心记载加起来还多。 Jadi kalau Alkitab banyak mencatat urusan uang, harta, dan kekayaan, berarti Tuhan kita apa? 那如果圣经常常记载关于财物、财宝的事，那我们的神是怎样的神呢？ Coba apa kesimpulannya? 你们做的总结是什么呢？ Apakah kesimpulannya Tuhan kita mata duitan? 是不是我们的主是爱钱的主呢？ Apakah kesimpulannya adalah Tuhan kita butuh angpau? 还是我们的神是需要红包的神呢？ Tidak, saudari. 弟兄们，不是 Kalau 这样的。 Alkitab banyak ngomongin uang, harta, kekayaan, berarti urusan duit ini isu besar di mata Tuhan. 如果圣经常常提起关于财宝这一件事，那表示他非常注重这一件事。 Jadi urusan kita memberi, kalau kita bilang saya mau memberi, tapi nggak ada bentuknya yaitu uang, nggak usah ngomong dah. 那表示，如果说我们有感恩之心，我们想要施舍，如果不是以金钱的形态，那等于是空讲了。
Karena maaf, seringkali pemberian yang dalam tanda petik menyakitkan gitu ya, kalau kita keluar duit. 因为说实话，有时候我们最让我们心痛的施舍，就是我们施舍我们的金钱。 Bantuan yang paling gampang tuh ngomongnya begini. 最容易的帮助是这么说的： Wih, kamu bergumul ya, usaha kamu ya. 哎呦，你的生意在挣扎是吗？ Saya bantu ya, 我帮你吧， saya doain. 我帮你祷告。 Ini jawaban orang Kristen paling pintar tuh jawabnya begitu 最聪 jangan-jangan. 明的基督徒 Yeah. 回答的方式就是这样子。 Saya doain dan saya bantuin daya. Saya kirim berapa juta gitu loh. 我帮助你，我寄你几百万给你盾， Itu berasa tuh. 那就有感觉了呀。 Apalagi kalau yang dikirim itu nggak balik. 尤其是如果我们寄了又没有回报， Nah jadi Bapak Ibu di ayat 10 sampai 12 memang titik beratnya bukan ngomongin persembahan uang ya. 所以第10到12节并不是在强调奉献金钱， Tetapi memberi berdasarkan kemurahan hati, kalau kita bentuknya bukan uang, ini sebenarnya mencerminkan apa yang ada di hati kita terhadap uang. 但是如果随本心所酌定的施舍，如果不是用金钱的话，那已经表现了我们对金钱的态度。 Kita nggak bisa cuma ngomong, ya saya bersyukur. 我们不能只是说我感恩， Bentuknya apa bersyukur? 但是具体的形态是什么呢？形式是什么呢？ Karena kalau cuma kata-kata, 1-2 detik hilang itu kata-kata. 因为如果只是话语1-2秒之间，那就是算是空话了。 Contoh sederhana persembahan sepersepuluhan. 再举个例子，11奉献， Persembahan perpuluhan pada awalnya bukan hukum Taurat. 11奉献起初并不是律法的一部分， Yaitu ada di Kejadian 14 dan 28. 那是在创世纪14和28章。 Persembahan sepersepuluh adalah ukuran minimal kalau kita betul-betul bersyukur. 那个是一个向神表达感谢的最低标准。 Jadi kalau kita bilang kita adalah jemaat, anak-anak Tuhan yang bersyukur, maka dipukul rata sama Tuhan, minimum 10%. 所以，如果我们是神的子民，我们是信徒的话，那我们最少要给个11奉献。 Jadi nggak boleh kita punya harga diri seolah-olah lebih tinggi ya. Saya sudah perpuluhan, saya lebih rohani. Bukan itu poinnya. 所以我们不能说我给了11奉献，我比其他人还要属灵，不是这样的。 Karena 10% itu minimum. 因为1/10是最低标准， Yang Tuhan ajarkan itu adalah persembahkan tubuhmu. 神要求的是把我们的身体献给他， Semuanya. 把我们的一切献给他。 Ya jadi Bapak Ibu saya terkasih, persembahan 1/10 adalah ukuran minimal kalau kita betul-betul bersyukur. 所以，当我们心怀感恩的时候，11奉献是最低标准， Karena ucapan syukur harus dikonkretkan dalam bentuk nyata. 因为我们感谢说出话的时候，我们要用务实的行动来证明。 Jadi ucapan syukur yang sungguh-sungguh tulus berdasarkan kemurahan hati minimal 1/10 dari semua hasil produksi hidup kita. 所以诚心的感恩，那要用11由我们的工作的成果的1/10交给神。 Waktu kita tidak melakukan, maka ucapan syukur kita menjadi tidak bulat karena mendua hati. 那当我们没有这么做的时候，那我们感谢的表达呢是不完整的，因为我们已经不是有一个独一无二的心了。 Mendua hati sederhana, saya perpuluhan before tax atau after tax. 那很容易，我们心怀二意呢，我们就想，我们11奉献是税前还是税后的金额呢？ Saya perpuluhan dari omset atau net profit. 那我们的11奉献是来自我们的总收入呢，还是盈利的金额？ Nah waktu kita mulai ngitung-ngitung begitu, langsung ketahuan. Oh ternyata sikap hati kita cuma segitu. 那当我们这么想的时候，我们的行动就已经证明了我们实在诚恳的态度。 Jadi Bapak Ibu saya yang terkasih, waktu kita memberikan persembahan syukur dengan kerelaan, bentuknya perlu konkret. 那当我们甘心的奉献给神的时候，我们要用务实的行动来表达。 Betul, tidak harus uang, bisa bentuk yang lain. Tetapi bentuk uang itu bentuk yang paling dalam tanda petik berasa. 那当然，我们感恩的形态呢，不一定要有金钱来表达，但是最务实的表达方式。
Jadi Bapak Ibu, kemurahan hati Kristen tidak sama dengan moralitas dermawan pada umumnya. 所以呢，基督徒的慷慨并不是和其他的慷慨的道德一样的。 Kemurahan hati kita waktu memberi menimbulkan gelombang ucapan syukur yang mempertegas reputasi diri Allah. 当我们基督徒慷慨的行为呢，它会激起一波又一波的感恩之心，并且把荣耀归于神。 Kemurahan hati kita memberi bantuan melalui persembahan sumbangan itu juga adalah pelayanan kasih, liturgi. 那我们慷慨的奉献的时候，那也是一个敬拜的形式。 Dan semua ini paling konkret diperlihatkan lewat aksi memberi persembahan, salah satunya 1/10. 那个最务实的形式呢，就是由10亿奉献来表达。 Nah, pelayanan kemurahan hati yang memotivasi gelombang ucapan syukur juga mewujudkan resiliensi rohani. 那爱心侍奉也是会引起属灵的坚韧。 Kita bisa perhatikan ayat 13 sampai 15, tapi fokusnya di ayat 13. 那我们可以从13到15节看到，但是我们把重点放在第13节。 Jadi waktu jemaat Makedonia dan Korintus kumpulin persembahan uang lalu dikirim ke Yerusalem, inilah bukti ketaatan komunitas Kristen. 那当马其顿和哥林多的会众募捐，然后把钱寄到耶路撒冷，那就是一个顺从神的心态。 Jadi memberi berdasarkan kemurahan hati adalah bukti ketaatan dari komunitas Kristen yang memang punya pengakuan kepada Injil. 那就是一个他们顺从神的表达，因为他们已经信了神，承认他们是信耶稣的。 Jadi konsistensi kita memberi berdasarkan kemurahan hati, inilah bukti iman kita yang berpusat pada Injil. 所以我们不断的慷慨的施舍，那就是对我们的信心的一个证明。 Karena Injil sendiri adalah kemurahan hati Allah mengutus anak yang tunggal untuk kita yang berdosa. 因为信心呢，也是因为神有了慷慨之心，把他的独生子派给我们。 Jadi semakin kita melakukan praktek rohani, kemurahan hati lewat memberi, maka itu membangun resiliensi rohani. 当我们不断的操练慷慨之心，用慷慨之心来施舍的时候，那就是一种锻炼我们属灵的一个表现。 Bapak Ibu, sekitar tahun 2010, 5 tahun sebelum Mr. Lee Kuan Yew meninggal dunia, ia pernah diwawancara. 在2010年，李光耀先生逝世前5年，他有接受一个采访。 Beliau ditanya mengenai pandangan beliau terhadap sikap generasi muda di Singapura. 他被采访对年轻新加坡的一代有什么态度呢？ Dan beliau menyampaikan bahwa beliau prihatin karena generasi muda di tahun 2000 sampai 2010, generasi muda itu kurang menghargai stabilitas yang mereka alami. 那他说他有点担忧，因为年轻的新加坡的人，他们不太珍惜他们所经历的稳定。 Karena mereka, generasi muda itu tidak ngerti arti berjuang membangun bangsa. 因为他们没有奋斗来建国。 Anak-anak muda zaman sekarang pada waktu itu 2010 dikatakan terlalu nyaman, mengalami banyak kemudahan sehingga membahayakan masa depan mereka. 当时他们在2010年的时候生活过于舒适，因此那个对他们的未来是有 Lalu 危 dalam 机的。 wawancara itu almarhum Mr. Lee cerita pengalaman pribadi membangun keluarga intinya dia. 那李先生就分享他的真人故事。 Jadi saat beliau menjadi Perdana Menteri dapat rumah dinas dan tentu dapat asisten rumah tangga. 当时他成为新加坡总理的时候，就得了官邸，然后有助理。 Ya, jadi kalau dalam konteks budaya Inggris mereka pakai istilah butler gitu ya. 那如果在英国，它叫做 butler， Ya, 就是呀， Intinya ya 管家的意思。 kayak kepala rumah tangga lah, ngurusin segala macam di rumah tangga. 那管家就管理家里的大大小小。 Satu kali anak-anaknya lagi main bola, lapangan kan gede ya. 那有一天，他的孩子在院子打球的时候， Kemudian bolanya kelempar jauh. 球就甩得远远的， Itu anak diem. 那个孩子就静着。 Yang lari ambil bolanya si butler. 捡球的不是那个孩子，反而是那位管家。 Ini kayaknya gambaran yang cukup familiar buat kita ya. 对我们而言，这种是非常熟悉的，不是吗？ Cucu di rumah, Mbak minum. 我们的孙子在家里，
Mbak, 喝水。 Mbak, apa macam-macam ya. Mbak. Contohnya bisa banyak banget ini. 还有其他的事太多了， Jadi apa-apa Mbak, apa-apa Mbak. 所以小事大事都是 Mbak。 Anak di rumah cuci piring nggak bisa, 那小孩在家里连洗盘都不会， cuci baju dalam sendiri nggak bisa, 洗自己的内衣裤也不会， apa juga nggak bisa. 什么事都不会， Karena ya nggak pernah diajarin, 因为没有人教过他们， karena udah nyaman. 太舒适了。 Nah ini di Singapura almarhum Mr. Lee mengatakan seperti itu. 那在新加坡，连李光耀先生也这么说。 Akhirnya dia keluar dari rumah dinas, dia masuk rumah sendiri supaya anak-anak itu karakternya bisa dibangun di rumah. 所以他们夫妇就搬出官邸，这样才能去见他们孩子的品格。 Nah berdasarkan interview tersebut, pengalaman almarhum Mr. Lee, saya memandang warisan yang tidak bisa lapuk adalah menolong generasi muda, anak cucu kita punya sikap resilience menghadapi hidup. 那根据那个采访呢，我认为不会腐朽的传承，就是让我们的孩子在生命中有韧性。 Saya mendengar seorang pendeta waktu saya pelayanan di Jawa Timur, ada pendeta sambil nyetir kemudian diteleponin jemaat yang udah usia 80 tahun ke atas. 那有一次在爪哇东部侍奉的时候，牧师有一位80几岁的会众，会友来打电话给他。 Jadi Musa ini perempuan, kemudian Musa perempuan ini mengatakan kepada jemaat itu, boleh gak kasih waktu sebentar, nanti saya minggir dulu, udah gitu saya telepon dulu. 那牧师是女的，然后她就告诉会友，可不可以先把车子开到边边去，然后我再打给你。 Kemudian ibu itu akhirnya telepon lagi karena kami udah minggir, kemudian ibu itu nangis-nangis di telepon. 然后那位会友呢就哭着再打电话。 Nah kemudian Musa ini karena kami juga di dalam mobil, akhirnya ya beliau cerita ke kami, ada jemaat begini. 那因为我们和牧师是同一部汽车，牧师就和我们分享。 Ternyata ibu ini yang sudah 80 tahun ke atas, suami udah nggak ada, udah meninggal, anak 3. 原来这位80岁的会友，她是一位寡妇，有好几个孩子。 Tapi 2 anak yang ada di Indonesia itu ternyata morotin mamanya. 但是在印尼的2个孩子呢，不断的啃他们的母亲。 Anak ketiga di Amerika ngobat disuruh pulang. 那在美国的那位孩子呢，因为常常服药，所以就回到他有上瘾。 Ibu ini telepon nangis-nangis, kenapa ya? 上瘾之后就把孩子叫回来，他就哭着说 Tuhan izinkan begini.：“ 为什么神允许这些事发生在我身上呢？” Nah waktu pendeta perempuan ini menceritakan kepada kami ya akhirnya ketahuan bahwa ibu ini tuh kalau anaknya hutang langsung ditutupin, dibayarin. 那我们才得知这位女士，如果孩子负债的时候，她就帮他们付， Anaknya bolak-balik jatuh urusan ngobat, jual rumah, bayarin. 然后她的孩子上瘾之后，她就卖掉房子去还债， Jadi anak selalu ada backup yang gampang. 所以孩子太舒适了。 Ada orang tua kaya kok, ada apa-apa tinggal ngomong sama papa mama, 反 turun 正 dana. 我的父母很有钱，跟他们说一声，他们就会付钱。 Akhirnya anak-anak udah menikah, apa-apa nggak bisa. Begitu gagal ngomong sama mama, turunin duit. 所以呢，孩子结婚之后还是没有办法自立，有了问题，跟妈妈说一声，他妈妈就会帮助他们。 Yang bikin sedih ini adalah keluarga Kristen. 但是更可悲的，那是一个基督徒家庭。 Jadi Bapak Ibu, kalau kita tidak mengajarkan anak kita, cucu kita, cicit kita, keponakan kita apa arti tangguh secara rohani menghadapi hidup, maka rusak masa depan mereka. 那弟兄姐妹们，如果我们没有教我们的子孙和孩子怎样有坚韧的心、韧性，有基督徒的原则的话，那他们的未来就是被破坏的了。 Salah satu cara atau wujud adalah mengajarkan memberi berdasarkan kemurahan hati. 那其中一个最基本的方式呢，就是以慷慨、自甘情愿的心来施舍。 Tentu kita nggak bisa cuma mengajarkan, kita perlu menunjukkan contoh, bahkan menyediakan konteks, mengkondisikan supaya belajar apa arti resilient secara rohani. 那当然，我们不是只是教导，我们也要以身作则，甚至引领他们去实行这些原则。 Kita perlu mengajarkan anak-anak kita memberi persembahan untuk meringankan beban orang lain. 我们要教我们的孩子奉献来减轻其他人的重担。
Anak-anak kita perlu belajar memberi pengertian untuk mementingkan generasi lain. 那我们的孩子要被教导，要注重下一代。 Banyak gereja, generasi muda itu karena udah jauh lebih pintar daripada generasi kita, jadi sok tahu. 那很多教堂，因为他们的下一代非常的聪明，变得说他们认为他们知道一切。 Tetapi mungkin mereka begitu juga karena ngelihat kita. 但是他们这样子可能已经看了我们这一代吧。 Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita perlu mengajak generasi muda di gereja kita ini untuk punya resiliensi rohani dengan cara ngajarin memberi berdasarkan kemurahan hati. 所以我们要教导我们下一代的年轻人有属灵的韧性，用什么方式呢？就是用甘心的、慷慨的施舍这一方式教导他们。 Karena saya percaya memberi dengan kemurahan hati secara konsisten, inilah praktek membangun resiliensi rohani. 因为我相信，不断的以慷慨的施舍操练的，那就是一个非常就是一个建立属灵韧性的方式。 Karena pada akhirnya memberi berdasarkan kemurahan hati adalah ketaatan. 因为慷慨的施舍就是一种顺服神的表态。 Ketaatan bagi kita orang Kristen yang memang mengaku Injil. 顺服的心是因为我们承认了福音。 Jadi semoga apa yang kita bangun di dalam keluarga kita dalam aspek kemurahan hati betul-betul menjadi unik dan berbeda. 因为我们在家庭所建立的慷慨施舍的原则，确实是独特的，与世不同。 Amin. 他们 Mari kita tundukkan kepala. Saya undang Bapak Ibu berdoa secara pribadi, merespons berita dan pesan Tuhan bagi kita semua. 因为我们低头祷告，弟兄姐妹们，请先私下向神祷告，回应神的话语。 Saya persilahkan Saudari Grace menutup kita dalam doa. 我们一同祷告，主啊，愿我们所听的话语，我们可以牢记于心，也求你帮助我们不成为听道人，更成为行道人。Tuhan tolonglah kami agar kami dapat mengingat, memikir setiap hari kata-kata yang telah kami dengar hari ini. Dan tolonglah kami agar kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.